أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Okey, baik. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada pengajian lepas di dalam surah Al-Lail. Boleh tengok surah Al-Lail pada muka surat 1400. InsyaAllah kita teruskanlah kepada pengajian kita. Baik, InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung kembali pada pengajian lepas, yang mana kita akan sambung pada ayat yang ke-11. Ingat, tengok balik pada ayat ke-11. InsyaAllah kita tak bacalah, terus kepada pengajian kita. Qala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, tengok pada ayat ke-11. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Baik, pada ayat ke-11 daripada surah Al-Lail, firman Allah Ta'ala, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia telah terjerumus ke dalam azab seksa hari akhirat. Jadi apa sebenar ayat ni nak beritahu kepada kita? Allah Ta'ala kata, dan tiada meraya, ma yughni istighna, maksudnya tiada mengaya, yakni tidak boleh menolak daripada yang bakhil. Maksudnya ayat ni nak cerita kisah yang dahulu. Ada orang memiliki harta tapi dia bakhil dengan harta dia. Apa kesan kalau kita ni bersifat bakhil? Ada kesan dia, wa ma yughni anhu maluhu, yakni tidak mengaya, maksudnya tidak boleh menolak daripadanya orang bakhil tu oleh harta dia tu, lagi pula tiada menolong. Maksudnya apa dia? Harta ni, harta yang kita milik ni ialah salah satu asbab yang boleh tolong tuan dia. Macam dalam ayat dahulu Allah Ta'ala kata, Fa'amma man a'ta. Allah Ta'ala kata ayat dulu, orang yang Allah Ta'ala beri dia harta, dengan harta itulah dia guna untuk tolong orang susah. Ni fa'amma man a'ta, dia ada harta, kemudian dia tolong orang susah, dia bagi dia gunakan hajat orang lain, ataupun dia mengeluarkan zakat dengan harta dia. Jadi dengan harta itulah menjadi asbab harta itu boleh tolong dia di dalam akhirat esok. Ada satu hadis, ittaqin nar walau bisyikki tamrah, sekatlah harta kamu daripada api neraka dengan sebelah tamar. Dalam ayat sebelah ni nak beritahu kepada kita, yang ayat dulu nak beritahu harta boleh tolong kita, tapi ayat ni pula harta kita itu tidak boleh menolong kita. Tengok kepada penggunaan harta kita macam mana. Adakah harta kita membantu kita akhirat esok ataupun sebaliknya? Ada satu hadis Nabi kata, ittaqin nar walau bisyikki tamrah, sekatlah kamu akan api neraka walaupun dengan sebelah tamar. Maksudnya apa dia? Kalau kita beri benda yang sedikit dengan hatinya ikhlas, kita akan beri harta tu kepada orang susah, maka orang susah tu dianggap cukup berharga walaupun sedikit. Tu orang susah, kalau dia terima benda yang sedikit, dia cukup bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal dia susah, dia punya syukur yang amat sangat. Walaupun dapat
sebelah tamar. Kita ambil sebiji, kita potong dua, kita beri sebelah kepada orang susah. Dia amat bersyukur. Dia ambil yang sikit tu, dia hisap sampai habis. Itu bagi orang susah. Jadi walaupun kita sedekah, walaupun sebelah tamar, itulah yang boleh menyekatkan kita daripada api neraka. Hebatnya kalau kita guna harta ke arah jalan sedekah. Ni tuan-tuan minta Allah SWT. Asalnya hadis ni dulu diberitahu kerana ada sahabat Nabi menganggap kalau nak sedekah mesti kena banyak, 1 kilo tamar, 2 kilo tamar baru dapat pahala. Tapi kalau sedekah sebiji, 2 biji tamar tak dapat pahala. Itu anggapan sahabat. Maka Nabi pun ittaqinar walau bisyikit tamrah, walaupun sekatlah api neraka dengan sebelah biji tamar. Kamu sedekah sebelah biji tamar pun boleh menyekatkan kamu daripada api neraka. Ini apatah lagi kita derma 1 kilo, 2 kilo tamar, kita derma duit RM200, RM300 kepada orang susah, lagi-lagilah boleh menyekatkan kita daripada api neraka. Ini permintaan Allah SWT. Maksudnya Nabi beritahu walaupun kita sedekah sebelah biji tamar pun dapat pahala. Tapi dengan hati yang ikhlas. Tapi kita ni bila duduk bergaul dengan orang yang ada-ada, orang yang dah kaya, kita jadi nak derma sikit ni jadi sebuah salah. Sanggup kita lempar benda yang sedikit tu lah. Ini tak padan ni, sekotak, satu sekotak. Satu benda dalam sekotak tu, tak padan, nak beri kat jiran. Jiran dah lah kaya contohnya, kita pun lempar masuk tu sampah. Cuba ambil yang sekotak tu, ambil yang sedikit beri pada orang susah. Dia punya main syukur tuan-tuan. Itu anggapan kita. Sebab itu al-mubazziru amalu syaitan. Walaupun benda tu sedikit, jangan membazir. Kita guna juga, cuba guna benda yang sikit tu untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Orang susah kalau kita beri hak sikit, dia makan hak tu lah. Kita beri beras dia sekapit, dia duduk makan beras tu sampai habis. Itu bagi orang susah. Nabi kata, sekatlah, peliharalah neraka walaupun dengan sebelah tamar. Maksudnya, buatlah baik, sedekahlah walaupun sikit. Kalau boleh sedekah sikit, kita sedekah sikit, dapat pahala. Janji dapat pahala. Bukannya nanti banyak baru nak sedekah. Tidak. Kita dapat sikit tu, boleh sedekah, tak ada masalah. Ini terminta Allah. Jadi dengan sedekah yang sedikit itulah kata Nabi boleh menyekatkan kita daripada api neraka. Subhanallah. Hebat sungguh. Ini kelebihan. Tak semestinya banyak tetapi sayangnya kita ada harta tapi kita kufur dengan harta tersebut. Ni maka termasuklah dalam ayat sebenar mayuni, maksudnya harta tu tak boleh menolak. Sayangnya kita milik harta, tapi harta tu tak boleh menolak api neraka bila kita masuk akhirat. Ini sayang. Ni Allah rahmat. Terima kasih Allah Subhanahu Wa. Pada waliknya tuan-tuan, atas dunia ni orang kaya dia ada satu sifat. Orang kaya atas dunia dia ada satu sifat, iaitu sifat tidak heran. Dia tidak heran. Hairan, saya panggil heran. Hairan. Dia tak peduli. Dia ada satu sifat tak peduli. Pasal apa dia? Dia ada harta. Ni satu sifat, tak kira siapa lah. Kalau ada memiliki sifat begini, kalau boleh jauh. Jauh. Tu. Kalau dia ada harta, dia akan memiliki satu penyakit, itu tidak hairan pada orang lain. Dia buat salah tapi dia anggap diri dia tak salah. Pasal apa dia? Dia ada harta. Dia menganggap harta itu boleh menolong dia. Ini satu perangai. Pasal apa? Dia bergantung dengan harta tersebut. Baiklah kalau dia bergantung dengan harta tu sehingga dia tak indah pada orang lain, padahal dia salah, dia menganggap dia tak salah. Di dunia bolehlah harta tu tolong, tapi akhirat esok dia akan jadi sebaliknya. Harta tu pula akan heret dia masuk ke dalam api neraka. Ni. Pasal apa dia dirasa tak heran? Pasal dia ni bergantung dengan harta. Cuba dia tidak ada harta. Sudah tentu dia ambil perhatian setiap kesilapan dia lakukan. Hari ni kita rasa tak heran tu, bukan? Kita rasa ambil berat bila buat sesuatu pasal kita tak ada apa-apa. Cuba kita ada harta banyak. Tak heran tuan-tuan. Orang nak sama-sama aku fight balik dalam mahkamah. Tu contohnya. Ni. Boleh faham ni? Kerana apa? Kerana dia bergantung dengan harta tersebut. Jadi harta dia tu, harta yang dia milik tu tidak boleh menolak daripada azab api neraka. Alhamdulillah.
Sehingga dalam ayat lain Allah Taala sebut innal ladzina kafaru walau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaqdaw bihi min azabil yaumil qiyamah. Nabi kata sesungguh orang yang mati dalam kufur, kita buat fardu takdir lah, kalau dia mati dalam kufur, bahawasanya kepunyaan bagi mereka barang di muka bumi ni, contohnya di muka bumi ni semua hak dia, wa mislahu ma'ahu, dan seumpamanya lagi, contoh sebutir dunia ni hak dia, lepas tu tambah lagi berganda-ganda, dia kata bihi min azabil yaumil qiyamah, supaya dapat tembus dengan mereka itu daripadanya ma fil ardi, daripada azab akhirat. Tuhan kata kalau begitu banyak ma tuhibbul minhum, nescaya tidak diterima daripada mereka, isinya kufur sebutir tak laku semua habis. Maksudnya apa dia? Kalau kita ada harta banyak sekali manapun, tapi kalau kita kufur kepada Allah, harta itu tak boleh nak menolong kita akhirat. Sebab apa? Puncanya kufur. Dia buat baik banyak mana pun orang kufur, orang kafir, akhirat esok kebaikan harta dia tak boleh nak tolong dia. Berbeza orang Islam. Orang Islam kalau sedekah sebelah tamak pun dapat pahala, dan yang itulah boleh tolong kita akhirat esok. Itu berbeza kita orang Islam dengan orang kafir. Hebatnya kita orang Islam, orang beriman. Betul tak? Buat amal sikit dapat ganjaran pahala cukup luar biasa. Lagi-lagi kita umat Nabi Muhammad, buat amal sikit dapat ganjaran pahalanya cukup lumayan. Sebab tu saya kata umat Nabi Muhammad ni umat yang manja. Manja sebab apa? Buat kerja sikit gaji besar. Manja lah tu. Umat dahulu kerja berat tapi gaji sikit. Nabi Ibrahim umurnya panjang sehingga riwayat 190 tahun, setengah riwayat kata sehingga umur 200 tahun. Amal banyak, ibadat banyak. Umat Nabi Musa tubuh kuat, ibadat kuat, tapi pahala tidak sama seperti umat Nabi Muhammad. Buat Nabi Muhammad sedekah sebelah tamak dapat menolak azab neraka. Buat amal sikit, solat jemaah dapat 27 darajat. Itu baru satu solat. Tambah lagi daripada muda sampai ketua, tambah lagi pahala baca Quran, tambah lagi pahala kita qiyamul lail, tambah lagi puasa bulan Ramadan, dapat kelebihan Lailatul Qadar, dapat lagi itu ini, maka kita sebenarnya lebih daripada umat-umat terdahulu. Ni istimewanya kita orang Islam, lagi-lagi duduk di akhir umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sungguh pahala yang Allah Ta'ala beri dekat kita. Ni tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana. Tu. Yang penting kita kena ada iman dalam diri kita. Bila kita ada iman, buat baik sikit pun Allah Ta'ala balas dengan syurga. Subhanallah. Ini kelebihan orang beriman. Tu. Lagi-lagilah boleh menyekat kita daripada api neraka. Ada satu lagi kelebihan orang beriman. Apa dia? Iaitu menangis kerana dosa. Itu kelebihan orang beriman. Lalu kita menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala, kita meniti air mata ni, meniti air mata kerana takut, bagi orang beriman, Allah Ta'ala akan memadamkan api neraka. Itu kelebihan orang beriman. Sebab itu kita di dunia kena banyak menangis atas kesilapan kita. Menangislah, kita usaha untuk menangis. Tapi zaman sekarang jarang dah orang nak menangis dah. Bertaubat kerana Allah, menyesali kesilapan. Cuba kita bangkit tengah malam dan bangun tahajud, cuba kita hadirkan rasa menangis. Tu, menangislah kerana takut pada Allah. Itulah boleh memadamkan api neraka kita akhirat esok. Jadi menitis air mata tu bukan sia-sia. Bukan sia-sia. Menitis air mata tu boleh memadamkan api neraka, bahkan boleh mengelakkan kita daripada azab api neraka. Subhanallah. Maka sebab tu Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, sudah tentu kamu menangis lebih daripada gelak ketawa. Hari ni kita gelak ketawa lebih daripada menangis tu. Pasal kita tak tahu apa yang Nabi tahu. Kalau kita tahu apa yang Nabi tahu, dalam hidup ni kita kurang gelak ketawa, kuranglah buat benda sosial lebih kurang lagi. Lepas ni kalau baca Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Dia faham dah? Itu kelebihan orang mukmin dah. Kelebihan orang mukmin, sedekah sikit dapat pahala banyak, lepas tu dapat menyekat daripada api neraka yang besar. Ada pun orang kafir buat amal banyak mana sekali mana pun, buat banyak mana-mana juga, Allah jadikan habba'an mansura, Allah jadikan debu seperti debu bertembaga. Itu balasan bagi orang kafir. Sebab itulah tuan-tuan mata Allah, kita kena jaga iman kita kena jaga betul-betul. Itulah yang boleh selamatkan kita, yang boleh menggugurkan kita tercambuk daripada api neraka. Tu.
Jadi dalam ayat tadi Allah Ta'ala sifatkan bagaimana sifat orang bakhil yang kaya. Dia kaya, dia bakhil, lepas tu mendusta pula akhirat. Dia mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala akan memudahkan jalan dia ke neraka. Dulu kita dah faham mengenai Allah memudahkan jalan kita ke syurga. Dan satu ayat lagi Allah Ta'ala kita bagaimana Allah memudahkan jalan ke neraka. Yang ni kita paling takut. Kita minta pada Allah Ta'ala, minta berlindunglah daripada dimudahkan jalan ke neraka. Na'udzubillah. Wa ma yuni anhu maluhu iza taradda. Tidak boleh menolak daripada mereka orang yang bakhil tu oleh harta dia. Bila iza taradda, apabila jatuh ia ke dalam api neraka. Orang yang kedekut dengan harta dia tak boleh tolong dia, akhirnya dia akan jatuh terjunam masuk ke dalam api neraka. Ni rupanya harta ini tidak boleh menolong, bahkan harta ini yang mengheret dia masuk ke dalam api neraka. Sebab tu hati-hati kalau kita ada harta. Hati-hati. Pastikan kita jangan guna harta ke arah yang tidak sepatutnya. Tu. Harta mana yang boleh menolong tuan dia? Iaitu harta yang dibelanjakan ke jalan agama. Yang tu boleh tolong. Kalau kita guna harta ke jalan agama, contohnya salah satu bentuk kita sedekah. Yang tu boleh tolong kita akhirat esok. Allah Ta'ala kata, beri peringatan kita, satu, jangan lalai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah Ta'ala kata apa? Telah melalaikan oleh berlumba-lumba banyak, saling berlumba, saling bertewah, itu melalaikan kita. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata tujuan punca kita kena azab akhirat esok ialah kerana kita lalai dengan kejahatan. Kita duk berlumba, orang ni nak begini, kita nak begini. Tengok jiran sebelah beli motor baru, dia demam. Tengok jiran sebelah beli kereta baru, dia masuk hospital. Tengok jiran sebelah kahwin dua, pesta tu, jiran sebelah mati tu. Pasal apa dia? Duk berlumba-lumba. Orang nak, kita nak. Orang milik, kita nak milik. Jadi itulah yang melalaikan kita, saling bertewah menewah. Kerana harta tersebut. Dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, janganlah melalaikan, yang melupa kamu oleh harta-harta kamu itu, oleh anak-anak kamu itu daripada ingatan Allah. Satu, bila kita ada harta, jangan jadikan harta itu kita lupa pada Allah. Disebabkan harta, kita lupa Tuhan. Disebabkan anak-anak, kita lupa Allah Ta'ala. Jangan sebab harta kita lupa segala-galanya Allah Maha Pencipta. Tu. Janganlah sampai kita berkebun sampai tak beribadah. Janganlah kita kerja sampai tak semayang. Itu maksudnya. Itulah harta yang melalaikan kita. Kita cari rezeki daripada pagi sampai ke malam. Bila waktu zuhur tak singgah semaya zuhur, tak begitu semua. Itulah dipanggil harta yang melalaikan kita. Jaga sampai begitu. Tu. Baiklah tuan-tuan Allah. Kita sudah ada asas iman. Jangan kita buat begitu. Jangan sampai harta itu melalaikan kita. Baik. Okey. Tapi kata ada Allah Ta'ala, wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang buat begitu juga, contoh dia cari harta melalaikan dia juga, maka mereka itulah orang yang rugi, khasirun, di akhirat esok. Maka melalaikan ini salah satu bentuk yang merugikan kita akhirat esok. Maka sebab itulah jangan termasuk golongan ghafilin. Golongan ghafilin ada dalam dunia, golongan ghafilin, golongan yang lara, golongan yang lalai. Siapa ni? Kata ada satu orang ni tanya Al-Imam Basri rahimahullah ta'ala. Ada orang tanya Imam Basri, ya Imam Basri, siapa golongan ghafilin ni? Siapa dia golongan lara, lalai ni? Kata Imam Basri, iaitu satu orang bila dia bangkit daripada tidur langsung teringat kepada mati. Dia bangkit daripada tidur langsung teringat pada mati. Dan yang kedua, dia buat ikut suka saja dalam hidup ni. Macam tak ada agama dia buat. Itu antara tanda orang lalai. Jadi bahaya kalau kita teringat mati ni. Ingat mati ni adalah salah satu yang boleh hilang daripada kelalaian. Tu. Macam bawa kereta kena ingat ada polis selalu, baru tak lalai, baru tak langgar undang-undang. Ingat bawa kereta ada polis. Baru betul dah duduk lalai, tak motor dah balai.
Begitulah dalam hidup. Kalau kita ingat Allah Ta'ala selalu, bila nak buat maksiat, tak boleh, tak boleh, Allah Allah. Itulah yang menyelamatkan kita, Allah Rabbul. Jadi tanda orang lalai, dia tak ingat Allah Ta'ala, tak ingat kepada kematian, dan dia buat ikut suka dalam hidup. Itu tanda orang lalai. Jangan buat begitu. Baik. Dan ayat yang ke-12, inna alaina lal huda, sesungguhnya tanggungan kamilah memberi petunjuk tentang yang benar dan yang salah. Inna alaina lal huda, bahawasanya atas kami lal huda, menunjuk. Huda-huda ni hidayah lah, macam menunjuk ataupun menyatakan atau menerangkan. Dalam hidayah daripada dolalah lah, daripada petunjuk, daripada jalan yang sesat. Tuhan guna di sini perkataan alaina, kata dalam bahasa Arab tekanan, sebagai tekanan. Dengan makna maknanya apa? Tuhan buat barang yang Tuhan menentukan. Tu sebenarnya begini, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, Allah Ta'ala dah tetapkan. Orang ni beriman, orang ni tak beriman. Ini mengikut dalam akidah usuluddin. Siapa yang dapat petunjuk, siapa yang jalan sesat, Allah Ta'ala dah takdir semua. Kemudian ayat seterusnya, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia ini. Maksudnya kami menguasai, maksud kami milik, kepunyaan Allah lah. Al-akhirah yang akhir, dan al-ula yang awal. Akhir tu kena kepada akhirat, yang mula awal tu kena kepada dunia. Soalan Allah Ta'ala kata dunia akhirat ni ialah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia dan akhirat ni kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala buat turun supaya nak beri peringatan kepada kita, jangan duk ralik, jangan duk lalai dalam hidup ni. Sebab tu Allah Ta'ala buat turun ayat ni. Quran ni dia bagi sifat, bukan sahaja Quran tu nak beri pengajaran, nasihat, bukan. Quran juga dibagi sifat penyembuh bagi hati yang kerah. Jadi Quran bila turun, dia nasihat pada hati yang kerah supaya jangan lalai, jangan lawa, jadi lembut balik hati kita. Tu. Jadi kata ulama, siapa yang tuntut cari dunia akhirat selain daripada Allah, dia cari dunia selain pada Allah, dia cari akhirat selain pada Allah, hanya semata-mata dia cari dunia akhirat semata-mata kemahuan nafsu, kemahuan keinginan dia, maka orang ni dipanggil tersilap jalan. Ni orang sesat. Mudah saja kalau kita nak tengok orang sesat ni, dia cari dunia akhirat bukan jalan Allah, maka dipanggil orang sesat. Bila kita sesat, kita kena kembali pada jalan yang asal. Apa dia? Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab penting kita kena mengaji agama sejak daripada kecil. Penting pasal apa dia? Takut kita sesat jalan. Sebab tu kena terap agama daripada awal anak-anak kita. Kalau kita daripada awal terap basic agama, bila anak kita dah besar nanti, contoh dia tersesat jalan, dia ada jalan balik semula. Kalau dia tak ada basic agama, bila dia ada besar tersesat jalan, dia tak tahu nak balik ke mana. Ibarat seperti waw yang putus tali, tak tahu nak jatuh ke mana. Di atas benang sawah ke, atas maghrib putra perdana ke, tak tahu nak jatuh ke mana. Jadi sebab tu penting ada basic agama. Kalau ada buat silap, kalau kita tersesat jalan, kembali kepada jalan agama. Ata ibu ani zambih kama yazambahu. Orang yang bertaubat ni, bila dia paling klik semula, maka Allah Ta'ala akan sucikan dosa dia seperti mana bayi yang baru lahir. Subhanallah. Sebab itulah ada apa-apa kesilapan yang kita lakukan, kembalilah kepada Allah. Okey, baik, kembalilah kepada Allah. Allah Ta'ala sedia menerima keampunan, tapi dengan cara taubatan nasuhalah, taubat dengan sembilan taubat. Tuan-tuan, bila cakap tentang dosa ni tuan-tuan, cukup menarik lah. Pasal kita semua ni mesti ada dosa lah. Tak kira lah dosa kecil ke atau dosa besar, dosa hari ini, dosa kemarin, dosa dahulu, pasti ada silap. Allah Ta'ala ni dia sifat Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang. Allah ini bukan sifat pendendam. Bukan macam kita buat salah, orang buat salah dengan kita dendam sampai ke mati lah. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Allah ni kasih kepada hamba dia ibarat kasihnya seorang ibu kepada anak.
Bagaimana kasih seorang ibu pada anak? Ibu larang pada anak keluar main hujan di luar kerana musim hujan, nanti demam, nanti comot kotor baju. Tapi budak ni pergi juga main-main, akhirnya comot baju. Jadi ibu tu marah tak? Marah lah pasal tak dengar kata. Tapi walaupun marah, adakah ibu tu buang anak tu dalam tong sampah? Tidak. Walaupun ibu tu marah, adakah buang anak tu beri kucing makan? Tidak. Ibu tu tetap ambil anak tu, tetap basuh baju anak walaupun marah. Walaupun ibu tu marah, tetap beri makan dengan cukup, beri keselesaan. Begitulah Allah Ta'ala. Walaupun kita ni hari-hari buat dosa dengan Tuhan, hari-hari derhaka dengan Allah, hari-hari lawatullah, bahkan ada yang cabar Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala bila kita taubat, Allah tetap terima taubat kita. Maksudnya selagi nyawa kita tak sampai ke halkum, selagi tu Allah beri peluang untuk kita perbaiki dalam hidup. Jangan kata aku ni dah terlambat, aku ni dah terlambat. Tak boleh. Kadang-kadang kita kena jumpa juga jenis-jenis orang yang orang tepi jalanan yang buat apa ni, kerja yang tak elok. Kita tanya dia, awak ni jadi gini pasal apa? Dia kata, saya ni dah rosak lah ustaz dah. Allah tak terima dah taubat saya dan sebagainya. Saya kata, Allah Ta'ala ni, lagi awak panjang umur, selagi tu awak boleh taubat, lagi tu Allah terima taubat awak. Yang Allah tak terima taubat ni macam Fir'aun, saya kata. Fir'aun ni ketika sampai ke halkum baru nak taubat, yang tu Allah tak terima. Selagi matahari tak naik sebelah barat, selagi nyawa tak sampai ke halkum, selagi tu kita masih ada peluang untuk perbaiki dalam hidup. Jangan kata Allah Ta'ala tak terima. Allah akan ikut suka baik kita. Kalau kita suka baik dengan Allah, baiklah jadinya. Kalau kita suka buruk dengan Allah, buruklah jadinya. Contoh yang mudah, kita ni kena selalu husnuzon dengan Tuhan. Walaupun Allah dah takdir kita ni ahli neraka, dalam hidup ni sentiasa kena suka baik dengan Allah. Suka baik je, walaupun Allah dah takdir kita ahli neraka. Itu tugas kita, kena suka baik dengan Allah Ta'ala. Dan Allah akan balas mengikut suka kita. Dan benda ni pernah berlaku tuan-tuan pada diri saya. Kadang-kadang dulu saya naik motor, naik motor musim hujan. Naik motor musim hujan, bukan tadilah. Naik motor, bila naik motor dalam hati saya kata, aku jatuh motor ni, rebah motor ni. 2-3 kali duk main terbolak balik dalam hati, duk kata macam tak berapa lama jatuh betul tuan-tuan. Bukan sekali, pernah kena 2 kali saya kena. Dalam hati duk suka buruk. Betul. Cuba kita suka baik dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan perbaiki apa yang kita lakukan. Sengkaan ni penting. Jangan kita duk suka buruk pada Tuhan. Suka baik selalu InsyaAllah. Kalau mari suka buruk, kita kata A'udzubillah min zalik. Kita kata macam ni, mari suka buruk, A'udzubillah min zalik. Minta berlindung, ya Allah, minta berlindung benda tu. Tak jadi. Lepas kena macam tu, barulah saya yakin memang betul lah Allah akan balas mengikut sangka kita. Maka suka baik dengan Allah. Walaupun jahat mana kita, suka baik, Allah terima dosa kita, Allah terima taubat kita, Allah terima. Kalau Allah Ta'ala terima, Allah sucikan kita. Ibarat seperti mana sucinya benda yang cemar jadi bersih. Baju yang kotor bila basuh jadi bersih betul. Begitulah dosa kita kalau kita taubat. Dan kelebihan taubat ni apa dia? Kalau dosa yang kita taubatkan, dosa tu tidak akan disoal di akhirat. Subhanallah. Dosa mana yang akan disoal? Itu dosa yang kita bawa sampai mati tak sempat taubat. Dosa tu akan jadi asbab kita kena azab, akan asbab kita kena katuk muka nakir, menjadi asbab kita macam-macam kena azab. Ni perhormatan Allah. Baik. Habis di situ. Tapi dengan syarat taubat ikut rukun dan syarat lah. Maka asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum yudkhil lakum jannati tajri. Apabila kita bertaubat ikut rukun taubat, asa harap-harap, kita harap-harap lepas taubat tu Allah Ta'ala terima taubat kita. Balik pada ayat tadi, siapa yang cari dunia dan akhirat lain daripada Allah, maka orang ni silap jalan. Orang ni orang sesat. Bila silap jalan, maka kita kena kembali kepada jalan yang asal. Betul kan? Balik lagi. Baik, ayat yang 14. Wa anzartukum naran talazza. Maka serentak dengan memberi petunjuk, aku juga telah memberi amaran.
mengingatkan kamu akan api neraka yang barak menjulang. Maksudnya dia, Allah Ta'ala kata, aku pertakutkan kamu, wahai ahli Mekah. Ayat ni turun pada orang Mekah. Ayat ni turun beritahu kepada orang yang ada di Mekah pada masa itu. Ini secara khusus, tapi sebenarnya ayat itu secara umum juga lah. Allah Ta'ala kata, aku takutkan kamu. Maksudnya Allah dah utuh dah para Nabi datang kat kamu, beri peringatan, berimanlah dengan Allah. Kalau kamu beriman, dibalas syurga. Kalau kamu kufur, dibalas neraka, azab sekian-sekian. Allah dah utuh dah. Dengan cara takut tu, Allah utuh para Nabi, beri pesan dekat kamu, wahai ahli Mekah, daripada apa? Akan api neraka talazah yang menyala-nyala. Talazah maksudnya api neraka yang menyala-nyala. Rupanya peringatan ini dah datang kepada ahli Mekah. Bahayanya api neraka. Inilah kesan api neraka yang menyala. Tapi asluhu talazah tu tatalazah. Maksudnya jika kamu tidak beriman, maksudnya kamu akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala jika kamu tidak beriman. Ini tempat dia. Tuan-tuan, di sini ada jenis qiraat baca talazah tu. Ada satu qiraat dipanggil qiraat syazah. Qiraat syazah dibaca dengan narun tatalazza dengan dua ta. Di sini baca satu ta, talazza, betul. Kalau qiraat syazah dia baca dua ta. Narun tatalazza. Tu. Ini ada kaedah. Dalam surah, dalam bab surah dipanggil bab tafa'ul. Tafa'ul, kaedah dia bila berhimpun dua ta. Pada bab tafa'ul dan tafalul harus dihazafkan satu, dibuang satu. Dibuang satu, maka dibaca narun talazza. Dia faham dah? Tapi pada asalnya ayat tatalazza, ayat asal dua ta. Contoh ayat Quran, tanazzalul malaikatu warruh. Asalnya tatanazzalu, asal tu, asal begitu. Ini ada qiraah bacaan syazah, dia baca dua ta. Ada qiraah biasa dibaca dengan satu ta saja. Itu qiraah. Baik. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala pesan dekat ahli Mekah, Allah pertakutkan dengan dakwah Islamiah dengan api neraka. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala azab kita akhirat esok, jangan salahkan Tuhan. Contoh, dulu dalam surah Al-Mulk kita dah bahas kan, macam mana orang-orang ketika itu turun bala. Pasal apa Allah turun bala? Pasal mereka ingkar dengan perintah Tuhan, perintah Nabi. Padahal sebelum turun bala, Nabi dah ingatkan mereka, berimanlah pada Allah, kembali pada Islam. Kalau kamu tak beriman, Allah turun bala, kena azab. Lepas pada tu Allah turun azab. Jadi patut tak Allah tak ada turun azab? Patutlah. Memang sudah patut pun mereka kena azab. Pasal sebelum ni Nabi-Nabi dah beri peringatan, cuma mereka saja degil, tak mau dengar apa dakwah Nabi. Maka Allah tak ada turun bala. Maka kalau kita kena bala, jangan salahkan Tuhan. Pasal Allah dah beri peringatan daripada dulu lagi, janganlah ingkar perintah Allah, turutlah perintah Allah, taatlah dengan Allah, taat pada Nabi. Tapi kita degil, tiba-tiba mari tsunami, mari gempa bumi, mari kebakaran, bencana alam. Patut tak? Patut lah. Pasal Allah beri peringatan. Begitu juga bagi orang kafir. Aku dah buat turun Nabi, aku dah utus Nabi Muhammad. Lagi-lagi kamu orang Arab dipanggil orang paling beruntung, kerana aku utus Nabi. Nabi dilahir daripada orang Arab. Nabi pula duduk di bumi Arab, dakwah Islam pun di Arab, dan Mekah pula, Kaabah pula didiri di Arab. Tapi semua nikmat tu ada pada orang Arab. Tapi sayangnya bila datang wahyu apa sebagai, dia tak terima. Bila tak terima, maka di sinilah orang-orang yang dipanggil tak reti atas nikmat Allah. Nikmat besar ni diutus Nabi, tapi mereka tak terima dakwah Nabi. Maka akhirnya Allah Ta'ala kata apa dia? Fa'anzartukum naran talazza. Allah, aku dah beri ingat, dia beri takut pada kamu tentang api neraka talazza yang menyala-nyala jika kamu tidak beriman. Ni tempat kamu kalau kamu tak beriman. Tiba-tiba mati esok, masuk dalam api neraka. Nak salahkan Tuhan? Tidak. Salah kita sendiri. Pasal dakwah pesanan dah sampai di masa ini. Ni
Maka ayat yang seterusnya, la yaslaha illal ashqa, dan yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka. Allah dah. Ashqa ni, tuan, kalau tempat kita bahasa celaka ni kasar tu. Allah Ta'ala tidak masukkan dia akan api neraka melainkan orang syaqi. Syaqi ni maksud ashqa, orang yang celaka, yang ni orang kafir lah. Kalau bahasa kita, kalau kita panggil orang celaka kau, kasar tu, kasar. Tapi ada juga setengah negeri dipanggil celaka biasa. Kalau kita sebut kecelakaan, itu nampak ingat sini. Tapi kita bagi celaka. Orang kata dia bagi celaka, celaka dah. Jadi bagi celaka dah. Yang tu nampak kasar. Kalau panggil kecelakaan, awak kena kecelakaan. Awak lembut sikit. Jadi celaka ni apa dia? Celaka ni ialah jahat yang amat sangat. Dia ada jahat biasa, jahat luar biasa. Maksudnya celaka ni jahat yang amat sangat. Maka la yaslaha illal ashqa, Allah tidak akan masukkan dalam api neraka melainkan orang syaqi, yakni ashqa, orang yang celaka, yakni orang kafir. Ni mana sifat orang yang masuk neraka? Allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan akan Nabi Muhammad dan berpaling daripada orang beriman. Ni antara orang yang masuk dalam api neraka. Sebab itulah tuan-tuan Allah, kita kena ikut segala apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan ayat ni juga ada satu pegangan dipanggil pegangan Murji'ah. Ada satu pegangan Murji'ah. Kenal dengan Murji'ah? Satu pegangan aliran yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia kata yang masuk ke dalam neraka hanya orang kafir saja. Ada orang beriman tak akan masuk dalam api neraka. Kerana apa? Dia menganggap iman itulah yang menghanguskan dosa, kafir itulah yang menghanguskan amalan. Dia anggap macam tu. Padahal ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang Islam, orang kafir harus boleh masuk neraka kalau Allah Ta'ala kehendak tu. Tak kira lah kalau dia ni orang beriman, kalau dia buat dosa, maka dia pun harus masuk ke dalam api neraka mengikut qadar dosa. Cuma tidak kekal saja. Tapi mengikut pandangan Murji'ah, orang beriman tak akan masuk dalam api neraka. Yang masuk akal orang kafir saja. Pasal apa dia? Orang beriman, iman itulah yang menghanguskan dosa dia. Dia anggap macam tu. Padahal di sunnah kata apa dia? Orang beriman pun harus masuk neraka mengikut qadar dosa dia. Tapi tak kekal. Tapi tidak kekal. Dia akhirnya dia akan keluar daripada syurga. Ini fahaman Murji'ah. Satu golongan Murji'ah. Banyak fahaman juga. Tuan-tuan faham Syiah, Wahabi tu saja, tapi banyak lagi faham yang pelik-pelik. Ini terkeluar daripada Ahlussunnah. La yaslaha ashqa la tadkhuluha mu'amman. Maksudnya tidak masuk neraka yang ni, tak masuk sebagai kekal selama-lamanya, melainkan orang kafir dia akan kekal dalam tu. Dan ayat seterusnya, wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal atqa. Ingat kita surah sikit lagi ya. Ustaz ambil sikit. Wasayujannabuhal atqa, dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa. Maksudnya Allah Ta'ala jauh daripada neraka orang yang takut pada Allah, dipanggil orang yang bertakwa. Kena kepada siapa ni? Kena pada orang beriman. Orang beriman lah akan dijauhi daripada api neraka dah. Orang bertakwa ni dipanggil muttaqi. Muttaqi orang yang kuat iman lah. Orang yang hidup dengan iman dah. Sebab akidah ahli sunnah mengatakan siapa yang mati dalam keadaan beriman, wajib syurga bagi diri dia. Subhanallah. Untung kita orang beriman ni. Ayat seterusnya, allazi yu'ti malahu yatazakka, dan yang menderma hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Maksudnya yang mendatang ia akan hartanya yang takut pada Allah, hal keadaannya mensucikan Allah. Tuan, kadang-kadang kita kena suci semua. Harta kita kena suci, akidah kita kena suci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tasbihkan ayat ni. Suci harta tu dengan masuk kita belanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala bukan guna harta tu sesuka hati kita, tidak. Contoh, kita belanja harta ke jalan Allah mana? Seperti sedekah, kita tolong orang, kita sampaikan hajat orang lain.
Kita beri kepada fakir miskin, kita derma tu yang paling penting ikhlas. Derma dengan ikhlas. Tuan-tuan, ayat ni diturunkan bagi siapa? Asalnya ayat ni diturunkan ialah mengenai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Asal-asal ayat ni turun ayat ni allazi yu'ti malahu yatazakka. Asalnya wasayujannabu al-atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Ayat ni asal-asal diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kisah dia? Begini, Abu Bakar ni dia telah beli Bilal bin Abi Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah ni bukan muazzin Nabi? Asal-asalnya apabila awal-awal Bilal terima Islam dan dia terima dengan sepenuhnya. Bila Bilal dah terima Islam, pada waktu itu Abu Bakar Siddiq dia beli Bilal bin Abi Rabah daripada tuan dia yang bernama Umayyah bin Khalaf. Yang mana Umayyah bin Khalaf ni tuan kepada Bilal, dia telah menzalimi Bilal ketika Bilal menjadi hamba sahaya kepada Umayyah. Dia zalim, dia satu orang yang zalim. Pada waktu itu dia telah menyakiti Bilal dengan cara dia ikat segala tangan kaki, dia tarik, kemudian dijemur di tengah panas. Lepas tu pula dia letak batu yang berat di atas badan Bilal. Dia letak batu berat di atas badan Bilal di tengah-tengah panas. Serta pada waktu itu Umayyah ni dia tanya kepada Bilal, adakah kamu nak teruskan begini sampai mati ataupun kamu nak keluar daripada beriman dengan Muhammad? Pasal Bilal dah beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Allah. Maka tuan dia tanya, kamu nak beriman lagi ke dengan Muhammad ataupun kamu nak terus dalam keadaan diseksa begini sampai mati? Maka Bilal pun mulut dia kata ahad, ahad. Bilal dia kata ahad, ahad. Dia kata. Maka dalam keadaan begitu, lalulah Nabi SAW di tepi Bilal. Di tepi Bilal. Bila masa tu Nabi lemah lagi tuan. Nabi tak ada kuasa masa tu. Nabi tak mampu nak tolong. Waktu tu pun pak saudara Nabi yang mempertahankan Nabi, Khadijah yang mempertahankan Nabi. Nabi masih tak kuat lagi masa tu. Nak tolong pun tak boleh. Maka Nabi lalu di tepi Bilal. Maka Nabi pun kata di tepi Bilal. Ketika tu Bilal kata ahad, Nabi berkata ahad itulah yang akan menolong kamu nanti. Maksudnya Nabi kata, wahai Bilal, sabar, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Ibaratlah kita orang sakit lah, orang sakit duk mengerah tu, kita kata ingat Allah, ingat Allah. Bilal, sabar, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Ahad itulah yang akan menolong kamu. Ahad itu Allah lah. Ahad itu akan menolong kamu. Selepas daripada tu, Nabi pun balik ke rumah. Bila Nabi balik ke rumah, Nabi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi pesan dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Bilal ni dia kena azab, dia kena seksa oleh tuan dia. Lalu bagaimana? Kemudian Nabi pun kata, lalu bagaimana? Maka Abu Bakar Siddiq tu pasal tu dia adalah salah seorang yang ada. Maksudnya orang yang ada harta lah zaman tu. Lepas tu bila Abu Bakar pun pergi berjumpa dengan tuan Bilal, Umayyah bin Khalaf. Kemudian dia pun berbincang, macam mana ni, kalau kamu teruskan azab dia tak akan beriman pun, dia tak akan keluar pun daripada iman dia. Kalau kamu terus tanya dia tak akan begini. Apa kata, aku beli dia daripada kamu, aku bayar kat kamu. Maka dia pun setuju. Maka Abu Bakar Siddiq pun bayar kepada Umayyah. Lepas tu Abu Bakar pun bawa balik Bilal bin Abi Rabah. Dia pun jadi hamba sahaya kepada Abu Bakar Siddiq. Bila jadi hamba sahaya, Abu Bakar dia tak zalimkan Bilal, tetapi selepas itu dia memperdekakan Bilal bin Abi Rabah. Lepas memperdekakan Bilal itulah baru Allah Ta'ala buat turun ayat ni nak memuji perbuatan Abu Bakar Siddiq. Wasayujannabuhal asqa allazi yu'ti malahu yatazakka, kata Allah. Allah Ta'ala kata orang yang bertakwa Allah jauhi daripada neraka orang bertakwa, dan yang datang memberi harta dia itu dalam keadaan mensucikan Allah, itulah orang yang Allah Ta'ala puji. Sebenarnya kisah Abu Bakar Siddiq ni, sebelum dia memerdekakan Bilal, sebelum tu dia 6 orang dah dia merdeka. Dia bagus Abu Bakar Siddiq. Dia sanggup mengorbankan harta dia untuk agama. Patutnya kita kena guna harta begini ke arah agama. Jadilah boleh menolong kita ke akhirat. Allah Ta'ala alam dah. Tak habis kita hari ni. Wa ma li ahadin indahu min ni'mati tujza. Habis di situ insya-Allah. Nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita malah hari ni lewat insya-Allah boleh kita akan tersebut. Ada soalan kita tanya insya-Allah? Ada ke? Tanya.
Taubat, okey. Kan? Terlalu taubat di dunia kita kena sebut. Lebih afdal kita sebut lah. Sebut, jangan sebut depan semua macam kuliah Ustaz hari ni. Saya ada dosa tuan-tuan dan puan-puan. Dosa sayanya ialah curi telur itik 2 tu. Kita sendiri yang tahu. Macam ni, cara kita nak taubat. Betul, bagus soalan. Macam mana, mudah lah. Macam mana kita nak cara bertaubat dengan betul. Baik begini. Kata Nabi, kita kena ingat balik dosa kita. Ingat balik dosa kita. Ribet balik filem-filem yang silam yang kotor kita lepas. Dulu kita pernah tumbuk orang, kita pernah curi barang orang. Ribet. Nabi kata sayyi'atan. Saya dah lupa satu hadis. Nabi kata, bila kita dah ingat balik kita punya kesalahan, lakukanlah kebaikan itu, nescaya kebaikan itu menghapuskan kesalahan kamu. Maksudnya Nabi kata banyak buat baik. Bila banyak buat baik itulah yang menghapuskan kesilapan kita selama ni. Itu cara Nabi. Yang paling penting, ingat balik playback dosa-dosa kita yang lepas. Kita kena ingat balik lah. Mesti kita ingat lah. Dosa yang kita buat mesti kita ingat. Maka adakah perlu kita sebut satu-satu? Lalu boleh sebutlah dalam doa, ya Allah, dulu aku pernah berzina, ya Allah, dulu aku pernah curi barang orang, ya Allah, dulu hapuskanlah, ya Allah, dosa-dosa aku selama ni. Lebih baik begitu. Dan boleh juga minta, ya Allah, apalah dosaku, dosa zahir, dosa batin, dosa hari ini, dosa kemarin, dosa yang dahulu. Boleh juga dengan lafaz umum, tapi dalam hati kita dah tahu dosa apa yang kita buat. Boleh sahaja kita berdoa begitu, tak ada masalah. Tapi ingat kata Nabi, cara kita nak menghapus dosa, minta apa? Yang kedua, banyak buat baik, banyak sedekah, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak buat apa-apa kebaikan. Kebaikan itu kata Nabi akan menghapuskan balik kesalahan kita semua. InsyaAllah semakin panjang umur, kalau Allah Ta'ala masih beri peluang kita hidup, bertaubatlah segera dah. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.